مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bersyukurnya kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh barakah ini Allah telah sekali lagi memberikan peluang untuk kita hidup, untuk kita menyusun atur kehidupan kita dan seterusnya kita meletakkan satu hala tuju dan juga tujuan semata-mata kerana menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh kerana kita hidup ni untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka percayalah tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, seluruh kehidupan kita yang akan kita lalui, bakal kita lalui, sedang kita lalui, semuanya merupakan peluang untuk mendapat pahala. Lubuk-lubuk pahala. Semua ada pahala tu. Kita nak berjalan ada pahala, kita nak berjumpa orang ada pahala. Ada ruang pahala di situ. Untuk bercakap ada ruang pahala. Untuk buat keputusan ada ruang pahala. Untuk makan ada ruang pahala. Untuk berehat juga ada ruang pahala. Berhadapan dengan ahli keluarga kita ada juga ruang dan peluang pahala. Dan Masya Allah pada pagi-pagi yang penuh barakah ini ramai daripada kita keluar daripada rumah kita untuk menyempurnakan tugas kita, kerja kita, yang menghantar anak sekolah lagi, yang menjual kuih-kuih di jalan ke, jadi grab food ke, kan, semuanya sedang menggunakan jalan raya. Jadi persoalannya, adakah jalan raya ini tempat ibadah ataupun tempat buat padah? Tuan-tuan puan-puan, apakah pilihan kita? Subhanallah, rupanya inilah dia pilihan kita. Baik, untuk pertamanya, untuk permulaannya, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tekan butang share supaya segala kebaikan perbincangan kita pada pagi ini memberi manfaat dan juga memenuhi ruang-ruang Facebook kita, begitu juga ruang-ruang WhatsApp kita. So ramai-ramai sahabat-sahabat kita itulah daripada Facebook, daripada WhatsApp akan mendapat manfaatnya. Walaupun dia tidak menatapkan, tak sempat menatap, saya yakin ni. Sebab apa? Sebab masing-masing duk sibuk ni. Time ni lah nak mengemas rumah,
time ni lah nak basuh kain, time ni lah nak sidai kain. Saya Alhamdulillah tadi siap satu batch sidai kain sudah kan. Okey, dengan sarapan lagi kan, dengan anak-anak yang dah pergi sekolah. Sebelum pergi sekolah dah kelang kabut, balik pun kelang kabut juga kan. Dengan kita di tempat kerja, dengan memandu dan sebagainya tuan-puan. Jadi pada waktu inilah memang waktu yang sangat sibuk. So just tekan butang share, insya-Allah ada manfaat dan kalian mendapat ganjaran sedekah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga tuan-tuan puan-puan, kami daripada Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara banyak sedang mengumpul aktiviti-aktiviti dan kita juga mempunyai penceramah-penceramah tanah air jadi mudah-mudahan kita dengan menderma, memberi infak, memberi bantuan, memberi sumbangan, ada tu dekat account number kan yang tertulis. Jadi bolehlah buat sedekah pagi ataupun tabung subuh kita disalurkan ke Dewan Dakwah ataupun tabung Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Dan jangan lupa like Facebook Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Baik tuan-tuan puan-puan, hari ini saya sebut berkenaan dengan rutin harian kita. Saya ada sebut berkenaan dengan jalan raya. Jadi kita sebagai pengguna jalan raya, kembali pada persoalan tadi, adakah kita boleh jadikan jalan raya yang kita guna ini sebagai tempat ibadah ataupun tempat membawa padah. Baik tuan-tuan puan-puan, saya di sini bukannya nak cerita berkenaan dengan kita kena melintas lah, taat dengan lampu syarat lah, pakai seat belt lah, apa-apa semua tak ada. Tapi saya nak kongsikan dengan kalian ada 5 prinsip yang kita boleh guna sewaktu kita berada di jalan raya tuan-tuan puan-puan, agar apabila kita menggunakan jalan raya dia menjadi satu ibadah dan bukannya tempat untuk melakukan padah ataupun menerima padah. Baik, yang pertama tuan-tuan puan-puan adalah yassir wala tu'assir. Itu adalah prinsip yang pertama. Memudahkan dan jangan kita menyukarkan orang lain. So pastikan setiap apa yang kita lakukan, sama ada kita nak buka pintu, kita nak masuk dalam kereta, kita memandu nak pilih lorong, kita nak memandu laju atau nak memandu pelan, pastikan ia memudahkan, jangan kita sukarkan orang lain. Yassir wala tu'assir ini bermaksud bukan mesti kena bawa pelan-pelan tuan-puan. Sebab kalau bawa pelan-pelan pun kita dah menyusahkan orang di belakang kita kan. Dan bukan bermakna kita bawa laju itu memudahkan orang lain. Kadang-kadang bawa laju sangat itu juga boleh membahayakan orang lain. Jadi kita sendiri buat keputusan, tapi yang paling baik adalah apabila sebelum kita buat keputusan itu, kita fikir, ya Allah, ini adalah peluang untuk ibadahku, maka aku lakukan ini, aku laju ke, aku pelan ke, aku sebenarnya untuk melancarkan keadaan. Sebab kadang-kadang tuan-puan, orang bila bawa pelan sangat kan, belakang tu dah panjang dah jadi jam lah pula kan, depan dia kosong lah pula kan. Jadi sebab itu kita perlu ada pertimbangan kan. Jadi ini tengok laju berapa, tengok jalan kosong macam mana kan. Jadi kalau kita potong bagaimana kan, dan kalau kita ikut apakah natijah dan implikasinya. Masya Allah, ini salah satu baru kan prinsip. Kita boleh nampak dah apabila kita melancarkan urusan orang lain, maka mudah-mudahan Allah akan lancarkan urusan kita bukan sahaja di dunia, Allah juga akan lancarkan urusan kita di akhirat. Okey, selesai sudah prinsip yang pertama. Saya harap prinsip yang pertama ni tuan-puan boleh guna, boleh pakai. Jadi kita dengar je ayat Quran ni, yassir wala tu'assir, yassir wala tu'assir, yassir wala tu'assir ya. Okey, jadi mudahkan, jangan sukarkan. Baik, yang kedua adalah apa tuan-puan? Di tempat jalan raya ini kita boleh membantu orang lain. Allah fi aunil abd madamal abd fi auni akhihi. Kan, tempat ibadah tu boleh membantu orang lain. Jadi prinsip yang kedua tadi apa? Allah akan membantu kita selama mana kita membantu saudara kita sendiri. Antara membantu apa tuan-puan? Bila diorang nak melintas jalan, berhentilah. Kan, kita bagi dia ruang untuk berjalan dulu ya. Dan kalau misal kata kita berhenti, kita takut ada motor yang tak perasan. Jadi kita mungkin boleh bagi isyarat pada orang yang jalan kaki tu, boleh jalan dulu ke, ada motor ke apa ke kan, ataupun kita bagi hon-hon sikit ke kan. Jadi untuk memudahkan
sahabat kita ini untuk melintas jalan. Begitu juga tuan-puan yang dikasihi, bila kita nak membantu orang lain, nak belok kiri, belok kanan, tolonglah bagi isyarat. Jadi bagi isyarat. Dan tempat yang tak boleh belok tak apa tuan-puan, kita terlajak sikit pun tak apa kan. Kan? Sebab apa, kita nak membantu orang lain, jadi supaya orang lain tak panik dan sebagainya lah kan. Jadi Allah fi aunil abd madamal abd fi auni akhi. Berhenti. Kemudian bila ada orang bagi isyarat, tolonglah bagi jalan. Kan? Okey. Kemudian bila kita nak overtake ataupun kita nak potong, maka kita pula bagi isyarat. Dan biasakan kita berkomunikasi ni dengan orang lain dengan horn. Bukan dengan horn bising lah pula. Dengan signal. Okey, kita nak ke kanan, okey, kita pun orang kata tu tekanlah signal sebelah kanan. Nak ke kiri, tekan signal sebelah kiri. So selalu communicate. Selalu kita faham kan masalah-masalah yang berlaku dalam kehidupan kita adalah masalah apa? Sebab tak ada komunikasi. Tak lancar komunikasi, orang tak faham apa yang kita bawa, dan kita juga tidak mahu memahami apa yang orang lain bawa. Jadi alangkah indahnya sekiranya kita nak mengharmonikan penggunaan jalan raya ini, maka kita harus membantu dengan berkomunikasi. Dan cara komunikasi kita di jalan raya adalah dengan menggunakan signal tuan-puan. Sama ada kita nak suruh dia potong kita, ataupun kita tak bagi dia potong kita pun guna signal. Nak ucapkan terima kasih juga kita boleh guna signal, dan kita boleh juga guna horn. Kadang-kadang adalah lori besar tu kan, dia bagi jalan tuan-puan, dia bagi kita jalan, tapi kita tak ucap terima kasih kan. Jadi kita picit horn sikit pelan-pelan, jangan picit horn sampai terkejut orang tu. Jadi kita picit horn pada nada yang menunjukkan bahawa kita mengucapkan terima kasih kepada sahabat kita yang memberi jalan itu tadi. Jadi Allah fi aunil abd madamal abd fi auni akhihi. Jadi ruang jalan juga kita pilih. Contohnya daripada kanan nak ke kiri ke kan. Jadi kita bawa kereta, kemudian kita nampak ada orang yang lebih laju di sebelah kiri kita. Jadi kita tahulah kita ini kurang laju, maka kena pergi ke kiri. Jadi kalau itu untuk 2 lorong ataupun 3 lorong ya. Jadi itu prinsip yang kedua, Masya Allah, bila kita membantu orang lain pada sudut-sudut itu. Membantu juga bermaksud kalau kita nampak ada halangan di jalan, ya. Jadi bila nampak halangan di jalan, apa perlu kita buat? Kita pun call lah, call siapa yang di jalan raya tu kan, di lebuh raya dan sebagainya. Sebab kita nak berhenti tak boleh. Kalau boleh berhenti, tak apa, kita alihkan halangan di jalan. Itu juga adalah tanda keimanan. Tapi kalau kita tak boleh berhenti, maka kita hubungi talian-talian keselamatan. Kan yang ada tertera tu kan, talian ronda ke dan sebagainya lebuh raya. Jadi kita minta dan beritahu maklumat tersebut pada mereka. So biasanya kalau kita nak bagi tahu maklumat itu, kita akan sebut di kilometer berapa, dan kilometer berapa tu ada di tepi jalan kan. Jadi menghala ke mana, saya daripada mana, hendak ke mana, dan di kilometer berapa. Jadi kita akan bagi tahu pada dia, so dia akan terus hantar tim dia untuk memudahkan urusan jalan raya kita. Masya Allah ya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-puan, prinsip yang perlu kita gunakan adalah la darara wala dirara. Maksudnya jangan kita memudaratkan orang lain, atau kita juga memberi mudarat ya. Kita ini adanya pada kita ni, nampak je kereta ni ada atas dah, Allahu Akbar, dia memudaratkan sangatlah. Sebab apa memudaratkan? Saya nampak saya pegang telinga kan. Okey, memudaratkan kerana apa? Kerana dia punya bunyi enjin dia tu, Masya Allah, satu taman boleh dengar kan. Jadi boleh mengganggu mungkin konsentrasi orang yang baru nak belajar memandu, mungkin boleh mengganggu konsentrasi anak yang sedang tidur, sama ada di rumah ataupun anak yang sedang tidur dekat dalam kereta kan. Jadi agak mengganggu mereka. Jadi la darara wala dirara juga bermaksud kalau kita nak parking tuan-puan, betul-betul lah parking dekat kotak petak dia tu. Jangan pula parking dekat mana? Dekat tengah-tengah antara 2 petak, mak kau. Jadi orang lain nak parking semua tak boleh. Jadi terpaksa mengambil parking orang lain, mengambil parking orang lain. Jadi bila macam ini, Masya Allah, kalau sesiapa yang memulakan sesuatu mudarat, maka dia mengakibatkan mudarat-mudarat yang lain. Tuan-puan tahu tak apakah
ganjarannya. Maka ganjarannya adalah penuh dengan mudarat. Selama mana orang-orang di sebelahnya itu pun buat mudarat kerana dia, maka dia juga akan mendapat dosa itu ataupun mendapat ganjaran yang tidak baik tersebut. Ya. Okey, jadi masya-Allah. Ini sahabat-sahabat saya yang berada bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Yasmin, Saadia, apa khabar? Begitu juga Azima, apa khabar Azima? Kita sedang sebut berkenaan dengan jalan raya. Zima, Saadia dan juga Yasmin ada guna jalan raya ke ni? Kan? Ada guna ke pagi-pagi ni? Mungkin pagi-pagi ni taklah kot kan? Nak pergi ke pasar, yalah insyaAllah. Okey, baik kita teruskan. Bicara kita. Jadi kita dah sampai prinsip yang ketiga. Kita ada 2 lagi prinsip. Jadi prinsip seterusnya adalah berkaitan dengan masa, tuan-puan. Jadi wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Jadi walaupun kita dekat jalan raya kan, kita tahu ada jalan jam dan sebagainya. Kita tahu masa aku rugi. Tapi jangan kita risau. Sebab apa? Apabila perjalanan kita yang kita tempuh tu kan, contohnya kita nak pergi ke rumah mak kita, jadi kita terpaksa menempuh perjalanan 4 jam. Kalau pergi ke Kelantan contohnya 8 jam kan. Kadang-kadang kalau hari raya tu sampai 20 jam, 18 jam, 18 ke 20 jam. Sebab apa? Sebab jam aja. Jadi kita pun rasa macam, ya Allah, buang masa. Tak, tuan-puan. Tidak. Selama mana kita boleh mengurus masa kita, dan dalam perjalanan itu mungkin kita nak bermesra, lebih rapat akrab dengan anak-anak kita. Itu adalah waktu yang berkualiti kan, kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Jadi kita membacakan cerita, kita cerita tentang pengalaman kita. Nora Ariana, Waalaikumsalam. Saya share dulu ya, nak hantar anak kan. Terima kasih. Masya Allah Nora, memanglah macam tu kan, pagi-pagi sibuk. Tak apa Nora, fi amanillah ya. Azizah Jaafar, fi amanillah. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memberi salam ni, ada yang saya tak sempat tengok nama-nama dia, insya-Allah. Okey. Jadi kita apabila kita lihat masa ini demi masa, maka tuan-tuan dan puan-puan sangat penting bahawa kita pastikan pengurusan masa kita. So dalam tempoh perjalanan kita jangan sampai kita jadikan ia sesuatu benda yang merugi. Rugi macam mana tuan-puan? Kita dengar daripada radio sesuatu yang tak elok kan. Kemudian dekat dalam kereta nak marah-marah. Okay, Zaza boleh mula balik. Baik. Okey, Alhamdulillah, minta maaf rancangan tergendala sebentar. Astaghfirullahalazim. Jadi insyaAllah adalah baiknya tengok kan. Kita punya traffic online pun ada jam. Okey, jadi untuk itu kita doakanlah. Tadi kan kita sambung tadi bila kita nampak orang yang dalam kesusahan. Okey, contohnya lah lalu tol kan. Bila lalu tol kat Smart Tag pula tu, kita ni dah setia dah dengan Smart Tag. Kita nak lalu terus kan. Jadi bila kita nak lalu ayah pahala pula dia ni tersangkutlah pula dekat situ ya. Jadi kita pun akan tengok, dan kita time inilah, waktu inilah kita tolong mendoakan sahabat-sahabat kita tersebut. Jadi memang walaupun dalam diam, tapi itu adalah peluang sebenarnya. Kan, okey. Baik, kita ada Azian Mustafa. Zima, terima kasih Zima, tersekat-sekat tadi, minta maaf. Saya tak pasti sama ada internet di rumah saya ini ataupun bagaimana. Tapi itulah, kita sebut jalan raya tak lancar, dia boleh tersekat-sekat. Tentu juga dengan kehidupan kita ya. Tapi sekarang dah okey kan? Okey, sekarang dah okey. Baik, saya teruskan kembali. Okey, kita dah masuk ke prinsip yang keempat, demi masa. Maka setiap masa itu mempunyai peluang kan, untuk kita beribadah kepada Allah. Dan setiap masa itu juga adalah padah kalau kita tidak mengurusnya dengan baik. Jadi tuan-tuan perempuan, Cik Muhammad Ali Rahman dia kata apa? Ramai pemandu akhir zaman ni terlalu selfish dan tak ada civic untuk pemanduan berkhemah. Saya sangat setuju Cik Muhammad Ali, sangat-sangat setuju. Dan sebab itulah kan kita kena war-warkan perkara-perkara ini, dan kita pula perlu menjadi pengguna yang berakhlak, beretika dan beradab, kerana kita adalah pengguna yang Muslim. Okey, jadi saya sangat-sangat menyerulah lagi, sebab kalau kita perempuan ni pakai tudung, jadi orang daripada jauh dah nampak dah, ini siapa yang drive ni, siapa yang mandu, duk tengok kita jeling, kita kan kata
orang pakai tudung ni, dia katakan. Apalah orang Islam ni. Jadi kita tak nak menjadi fitnah kepada agama kita sendiri hanya dengan perangai kita dan sifat kita yang berada di jalan raya. Jadi saya sangat teruja ya. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan selfish ini, jadi itu kita kembali kepada prinsip yang kedua tadi kita dah sebut, Allah fi aunil abd madamal abd fi auni akhihi. Allah sentiasa membantu kita selama mana kita membantu orang lain. Jadi tak boleh selfish. Jadi kalau kita selfish, kita pun tak bahagia. Kita pergi ke pejabat, tak nak bagi jalan dekat orang. Kita duk dengan kereta depan tu kan, kita duk menyundu dia je kan, maksudnya rapat je dengan dia sebab tak nak bagi orang masuk ataupun mencelah antara kereta kita dengan kereta depan. Sampai ke tempat kerja, kita bukannya lapang dada kita terasa sempit. Ya, jadi itu adalah impak dan implikasi apabila kita ni kedekut, apabila kita selfish. Ya, jadi kita rasa macam tak tenang. Tapi orang yang dia sentiasa melihat keperluan orang lain, apabila dia bawa kereta, sanggup dia berhenti, dia stopkan kereta-kereta di belakang dia hanya untuk memberi mungkin basikal saja lalu, ataupun memberi motor saja lalu, ataupun memberi kereta lain untuk ambil tempat tuan-puan, dia akan rasa tenang. Dan percayalah, kalau waktu itu tengah bersesak jam gitu kan, kita berada di belakang jam, kita bagi laluan ke kereta lain, kita berhenti sekejap, kita bagi laluan kereta lain, kereta yang daripada kiri dan kanan kita masuk, tak lama lepas itu kita akan tengok jalan itu akan semua lancar. Yang susahnya, yang tersekatnya adalah apabila masing-masing selfish. Betul Cik Muhammad Ali ya. Masing-masing selfish dan nak rebut juga, nak masuk juga, jadi menyodok-nyodok juga kan. Jadi bila menyodok-nyodok tu yang jadi Masya Allah macam bottleneck. Jadi macam sempit ruang tersebut dan semua nak masuk. Tapi kalau kita sempit macam mana pun ruang tersebut, tapi kita bagi jalan, Masya Allah dia akan jadi ibadah dan Allah akan jatuh kasih pada kita. Jadi di jalan raya ini, kita juga boleh mengumpan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita mahukan. Okey, kita kembali balik kepada demi masa tadi. Jadi seandainya kita tahu kita selalu stuck dalam jam, jangan risau, saya yakin sahabat-sahabat semua pandai, dia bawa bekalan air, bawa maklumlah nanti kan kalau nak solat dan sebagainya, bawa bekalan-bekalan yang perlu di waktu itu kalau kita dengan keluarga, jadi kita akan beramah mesra dengan keluarga kita. Dan ingatlah di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ada 4 perkara yang kita lakukan, Allah tak anggap benda itu rugi. Illal ladina amanu, orang yang beriman. Waktu itulah dia nak berzikir, waktu itulah dia nak habiskan mungkin 1 juzuk Al-Quran, kan dia punya target harian bacaan dia, atau waktu tu dia nak menghafal kan. Jadi waktu tengah dalam jam tersebut, dia boleh baca, boleh hafal juzuk amma, ulang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, wa amilus salihat, dia beramal saleh. Jadi beramal saleh pada waktu itu dia dalam keadaan sabar ya, dalam keadaan dia berzikir, dalam keadaan amal saleh, macam-macam lah yang boleh kita buat dia dekat dalam kereta tu ya. Jadi mungkin waktu itu tengah dalam keadaan jam, kita sambil guna hands free, jadi kita boleh hubungi keluarga-keluarga kita yang dah lama kita tak hubungi tu. Okey, itu sebagai contoh ya. Okey, kemudian wa amilus salihat wa tawassaw bil haq. Jadi kita menasihati. Macam mana nak menasihati dalam kebenaran ni? Jadi itu yang menasihati dengan contoh. Kita boleh jadi bagi contoh teladan ya, yang baik kepada orang lain. Sebagai pengguna jalan raya, maka kita adalah model ataupun example yang bergerak, yang dia boleh nampak. Jadi kita nak ke kanan, bagi signal ke kanan. So komunikasi itu perlu sentiasa ada. Jadi komunikasi kita memang kita tak boleh nak bercakap, kita tak boleh nak menjerit, tapi kita boleh menggunakan maksima lampu-lampu isyarat itu. Lampu ke kanan, lampu ke kiri ke kan, nak ucap terima kasih, lampu kecemasan sedikit kan. Jadi kita buat macam-macam lah yang kita boleh guna, sebab itu adalah penggunaan yang kita boleh maksimalkan untuk berkomunikasi dengan pengguna-pengguna jalan raya. Kita angkat tangan kan, kita senyum dan sebagainya. Masya Allah. Okey, kita pergi yang terakhir. Prinsip yang terakhir adalah prinsip ihsan. Prinsip ihsan ini, apa maksud ihsan? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Jadi maksud ihsan ini adalah kita menghambakan diri kita kepada Allah, kita berkhidmat kepada Allah seolah-olah kita nampak Allah. Dan seandainya kita tidak nampak Allah, kita kena sedar dan peka dan sentiasa rasa Allah melihat
kita, saudara-saudari. Jadi apabila kita memandu dalam keadaan kita rasa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sedang melihatku, Allah sedang menyaksikanku, Allah sedang mendengar, dan Allah sedang memantau keadaanku. Allah melindungiku. Ya kan? Jadi bila kita rasa begini tuan-puan, insya-Allah kita akan jadikan seluruh penggunaan jalan raya itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengar apa yang kita cakap. Allah dengar detikkan hati kita. Allah dengar apa yang kita lantunkan pada suara kita. Allah nampak apa yang kita perbuat. Ya? Allah nampak bagaimana kita melayan pengguna-pengguna jalan lain. Dan jadi apabila kita tahu Allah Maha melihat, maka selebihnya adalah keputusan kita bagaimana kita nak menjadikan momen-momen di jalan raya sebagai momen-momen ibadah. Kerana akhirnya kita tahu bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Maka tuan-puan, jadikanlah jalan raya itu sebagai peluang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan satu ruang untuk memberi padah ataupun membawa padah. Jadi alhamdulillah itu sahaja perkongsian kita pada pagi ini. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. So mudah-mudahan 5 prinsip itu menjadi pegangan kita. Saya ulang balik. Yang pertama, yassir wala tu'asir, mudahkan urusan, jangan sukarkan. Yang kedua, Allah fi aunil abd, madamal abd fi auni akhihi, kita sentiasa membantu orang lain dan di situlah kita akan mendapat bantuan Allah sangat dekat, sangat hampir di sisi kita. Yang ketiga, la darara wala dirara. Maksudnya jangan kita memudaratkan, kita memberi mudarat kepada orang lain. Ya, okay. Dan yang keempat adalah wal-as, kita gunakan masa yang ada, sewaktu tersekat dan sebagainya, perjalanan yang panjang, kalau kita terlibatlah dengan perkara-perkara yang berfaedah agar kita tidak rugi. Dan akhir sekali adalah ihsan. Ya. Jadi al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jadi kita sentiasa merasakan Allah berada di sisi kita, Allah menyaksikan kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, jangan lupa terus membantu untuk memberi sumbangan kepada tabung Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Jangan lupa like FB dan jangan lupa share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.